Kira tak mute Kira. Sorry. Mana kat sini ni? Ya, macam ni. Tak pakai mute terus. Nampak amat ni, nampak dari mana. Sudah ada Zahra. So insyaAllah kita boleh mulakan Ustaz ya. Sudah muka mati dulu ya. Pagi ni tak ada tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Zidna ilma. Allahumma fakir fitnah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Ustaz, alhamdulillah kami gembira nampak wajah Ustaz pagi di skrin kami. Dalam 3 minggu kita tak bersiaran Ustaz ya, jadi macam kosong lah sikit kan, tak ada pengisian kan, kita tak isi pun hari Rabu tu. So hari ini kita dah habis surah Az-Zumar. Pagi ni kita akan sambung surah baru, surah Lebah, surah ke-16. Dan excited lah, masing-masing menunggu Ustaz ni kan, Ustaz untuk lepaskan surah ni. Jadinya insyaAllah kita mulakan lah. Sebab lama saya nak menunggu je kan. Silakan Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui kembali rakan-rakan dalam Zoom grup Ahsanul Amala. Moga-moga anda semua sihat walafiat, selamat dan sejahtera. Sama-sama menjaga diri. Kalau positif jangan merayap ke mana-mana kan, patuhi SOP dan apapun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah rezekikan kepada kita bertalu-talu nikmat yang tidak kunjung henti hari-hari. Kadang kita sedar dan kadang kita tak perasan, dan kebanyakan masanya kita tak peduli pun. Walhal itu merupakan nikmat-nikmat dari Allah yang sangat besar. Sebelum kita masuk dalam surah An-Nahl, saya nak petik satu ayat dari surah Az-Zumar. Setelah baca perkongsian daripada sahabat doktor saya dekat FB, dia petik ayat 22 surah Az-Zumar tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Beliau melihat ayat ini dalam bentuk, maka celakalah mereka-mereka yang bila diingatkan tentang Quran hatinya keras, didn't budge. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Bila didatangkan Al-Quran, hatinya itu tetap kaku membatu, tidak terkesan, tidak terusik, maka Allah sebut ulaika fi dhalalim mubin. Dia ternyata sesat. So ayat ini memberikan kepada kita satu cara pandang yang begitu menginsafkan. Carilah sesuatu sewaktu kita baca Quran dan lapangkanlah dada untuk menerima apapun panduan yang Allah sediakan melalui ayat-ayat Quran.
Jangan sampai bila kita baca dan kita tidak terasa apa-apa. Khawatir lama kelamaan hati kita akan keras membatu. Lama kelamaan hati kita akan keras membatu. So kita nak masuk surah yang baru, Suratul Nahl. Surah yang baru, Suratul Nahl, surah yang terdapat pada juzuk yang ke berapa dah surah Nahl? Surah yang ke-16 mengandungi 128 ayat. Juzuk yang ke-14 mengandungi 128 ayat dan majoriti ulama menilainya sebagai surah Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum Nabi berhijrah, dan surah ini terletak sebelum suratul Isra, surah yang semalam kita dengar perbahasannya panjang lebar tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Dan menariknya dalam suratul Isra, Allah Subhanahu wa yang pernyataan yang begitu bermakna bukan sahaja pada Nabi tapi pada kita, bila Allah kata subhanallazi asra bi abdihi. Perkataan abdun itu, perkataan abdun, hamba dia adalah gelaran tertinggi kepada mana-mana manusia, terutamanya Nabi SAW. Dan lebih menakjubkan adalah bagaimana nak capai perkataan abdun itu, nak atau tak nak, tak dapat tidak, perlu memahami melalui suratul Nahl. Prinsip-prinsip untuk jadi hamba Allah itu ada dalam suratul Nahl. Dan ada ulama yang menamai surah ini dengan suratul Ni'am. Surah yang penuh dengan nikmat. Why? Sebab Allah bertubi-tubi sebut pelbagai nikmat dalam surah ini supaya hamba-hamba Allah yang baca surah ini hati dia terusik, menjadi cukup sensitif terhadap nikmat, lalu lama kelamaan hatinya tunduk, lalu kembali berserah diri kepada Allah. Saya gambarkan begini. Bila Allah kata allazi asra, subhanallazi asra. Asra maksudnya diperjalankan. Diperjalankan. Kak Syidah hari itu pergi umrah, jalan sendiri ke ada orang bawa? Atau suami dukung? Cara sendiri, Ustaz. Jalan sendiri. Bayangkan kalau kita pergi umrah tapi ada orang yang bawakan. Kita duduk je. Itu maksud diperjalankan. Nabi tak keluarkan sebarang modal untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Nabi tak perlu rungsingkan sebarang bekalan untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi tak perlu packing, sediakan pakaian. Diperjalankan. Segala kos, makanan, makan, minum, malah dihidangkan pula pilihan susu ataupun arak. Not even a cent keluar daripada poket Nabi untuk bayar biaya perjalanan itu. Itu maksud satu tempat yang cukup signifikan. Satu tempat yang cukup signifikan buat kita semua. Apa dia? Nabi berjalan dari masjid ke masjid. Dan kita tahu masjid adalah apa? Masjid tu apa? Masjid tu apa? Rumah Allah. Rumah Allah, yes. Rumah Allah. So bila kita pergi ke rumah Allah, basically kita menjadi apa? Kita menjadi tetamu dia. Kan? Bila kita pergi rumah Allah, kita menjadi tetamu dia. So bayangkan Allah arahkan kita buat baik pada tetamu.
So just imagine kalau Allah jadi tuan rumah. Layanan kepada tetamu-tetamu dia. Dan kali ini tetamunya adalah hamba dia. So segala bentuk layanan, perjalanannya, semuanya ditanggung, diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu yang kita nak? Kalau kita ada kesusahan, kita nak Allah yang tolong urus kesusahan kita. Kita ada sakit, kita nak Allah tolong biayai kos-kos berkaitan sakit kita. Dan kalau boleh secepat mungkin Allah tarik sakit kita. Kita nak itu semua. Tapi kita tidak pun pertingkatkan usaha kita untuk benar-benar jadi hamba. Sebab bila jadi hamba, relatifnya Allah akan perjalankan hidup kita. Sama macam Nabi diperjalankan pada malam itu. Pergi ke masjid menjadi tetamu di rumah Allah. So Suratul Nahl bagaimana membina kepribadian hamba. So bila kita sudah membentuk diri menjadi hamba, maka tatkala kita mendatangi solat dalam suratul Isra, mendatangi solat, perintah solat, maka kita akan laksanakan solat sebagai seorang hamba. Gerak-gerinya teratur, tidak cepat-cepat, tak gaduh nak habiskan. Kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih selesa, lebih mudah untuk capai khusyuk, gembira, malah menghilangkan duka. Kerana apa yang kita pernah belajar ataupun kita cuba tekuni dalam suratul Isra, iaitu surah yang membentuk kepribadian hamba. So basically ada tak sebarang kemungkinan, wal-i'adzubillah, sebarang kemungkinan Allah berkehendak sesuatu yang buruk pada makhluk dia, pada hamba dia? Tak mungkin. Allah nak sesuatu yang baik terjadi pada hamba dia. Maka peraturan yang perlu dipatuhi yang Allah sediakan akhirnya menjadikan kita hamba yang bukan sahaja dapat manfaat tetapi memberi manfaat. Contoh terindah yang Allah sediakan adalah lebah. Dia keluar daripada sarang mencari sesuatu yang baik, dia makan benda yang baik dan dia hasilkan benda yang baik. Malah ratu lebah, bila sebut ratu ni perempuan, walaupun dia dikerumuni mempunyai rakyat yang rata-ratanya semua jantan, bukan 1,000, bukan 2,000, kadang-kadang satu koloni itu lebih kurang 30,000 lebah jantan, tapi ratu lebah tetap mengekalkan integriti, tidak melakukan sebarang sumbang mahram dengan mana-mana lebah jantan. So itu pribadi mukmin, pribadi hamba. Melihat benda yang baik, makan dari benda yang baik, hasilkan benda yang baik. Malah hasilnya itu bukan sekadar sedap untuk diminum, tetapi dia menjadi penawar pula pada orang lain. Itu basically surah ini punya latar belakang. Suratul Nahl. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, jom kita tengok ayat yang pertama.
ayat yang pertama surah ini. Basically surah ini ada 128 ayat. Kurang sedikit banyak berbanding suratul Isra 111 ayat, dan kemudian suratul Kahf 110 ayat, dan selepas tu surah Maryam. Surah Maryam. So bila disediakan manusia hamba, berjiwa hamba, kemudian datang surah Isra yang diberikan solat, hamba yang mengekalkan hubungan dengan Allah pasti akan mematuhi arahan-arahan, terutamanya 12 peraturan besar dalam surah Isra, mempersiapkan Nabi sebelum berlaku peristiwa hijrah. Dan bila jadi hamba dan dia connection dengan Allah kuat, maka selayaknya dia boleh menghadapi fitnah besar Dajjal dalam surah Kahf. Tu dia punya flow dia. Okay. So ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah, maka janganlah kamu minta disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggilah ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Surah sebelum, surah Hijr. Apa berlaku dalam surah Hijr? Allah datangkan kisah-kisah manusia yang berkepala batu. Tapi Ustaz Syari dia melihat surah Hijr ni dalam bentuk berbeza, tema yang berbeza. Dia melihat bagaimana nikmat-nikmat besar Allah dari sudut Allah tetap beri hidayah, panduan itu tidak berhenti-henti walaupun manusia zaman berzaman menolaknya. Ada ulama yang melihat surah Hijr ni surah kepala batu. Banyaknya contoh-contoh manusia-manusia yang berkepala batu. Sudah ditunjukkan bukti depan mata, tak nak juga. So kamu umat Islam, kamu umat Muhammad, kalau nampak contoh orang berkepala batu, sekarang aku nak bagi formula bagaimana engkau nak menjadi hamba yang baik dan betul dan elok dan terpandu. So akhir surah Hijr berbicara tentang al-yaqin, yang antara artinya adalah kematian. Dan kematian pasti mengunjungi semua yang hidup. Di sana juga pasti akan ditemui apa yang telah Allah janjikan, termasuk ancaman seksa. So bila kaum musyrikin dengar benda ni, hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kematian, kamu akan jumpa, maka mereka sering menganjing, memperolok. Kau ni asyik-asyik cerita azab, cerita seksa, bak datang sekarang kami nak tengok depan mata. Mana yang kau kata azab Allah yang hebat tu? Mana nak tengok? Maka Allah beri peringatan, ata amrullah. Telah datang perintah Allah. Fala tasta'jilu. Jangan terburu-buru minta. Ata fi'il madhi. Tasta'jilu fi'il mudhari. Allah letak past tense dengan present tense dalam satu ayat. Sepatutnya present tense, dua-dua present tense. Atau kalau past tense, dua-dua past tense. Tapi ini Allah letak past tense dengan present tense dalam satu ayat. Itu nak menggambarkan Allah langsung tidak terikat dengan masa. Ketetapan Allah telah pun lengkap, telah siap, telah komplit dan pasti berlaku. Dan kamu manusia jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan duk menganjing, nanti dia pasti datang. Jangan risau. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah. Dan maha tinggilah dia, wa ta'ala, dan maha tinggi atas apa jua yang kamu sekutukan, yang kamu syirikkan. Dan ini peringatan besar kepada kafir Quraisy waktu itu. So,
Daripada ayat Okey. Dapat ayat yang pertama ini Allah datangkan satu peringatan khusus. Mungkin buat bukan sahaja tertumpu kepada kafir Quraisy, tapi juga kepada kita orang Islam. Kan? Kadang Kak Liza jap saya kena panggil dalam meeting jap . Tak apa. Okey. So, kalau misal kata tengah dalam 2 meeting, satu dekat sini, satu lagi meeting jabatan. Kalau orang Islam, kadang-kadang bila dia berhadapan dengan benda yang tak selesa, kan Kak Liza, kalau ada orang dengki, orang khianat, orang sakit hati, orang buat sesuatu, lalu apa biasa kita doakan? Ya Allah, biar dia hancur. Aku nak tengok dia hancur sekarang. Fala tastajiluu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Sebab tengok contoh Abu Jahal. Allah bagi masa 10 tahun setelah turun surah Al-Lahab. Abu Lahab. Turun surah Al-Lahab. Fala tastajiluu. So either side, tolong jangan terburu-buru. Allah sudah pun menetapkan sesuatu untuk mereka. Allah telah pun tetapkan sesuatu untuk mereka. So ini sangat benefit buat kita. Jangan cepat untuk kita melatah, melompat, nakkan orang lain dapat siksaan. There and then. No, jangan begitu. Jangan begitu. Nabi pun hanya beberapa occasion yang Nabi doakan laknat spesifik pada nama tertentu. Spesifik pada nama tertentu. The rest Nabi biarkan. Serahkan pada Allah yang mengurusnya. Kan, kalau ikut logik kita yang berfikir, why not sewaktu peristiwa ifki, Nabi angkat tangan berdoa, Ya Allah, biar semua orang yang bercakap tentang aku dan isteriku, tentang keluargaku, semua bisu. Possible. Tapi Nabi tetap berdiam diri walau diasak depan, belakang, kiri, kanan. Sedangkan yang difitnah adalah keluarga Nabi, isteri tersayang. Nabi tidak terburu-buru. Sama macam Taif, peristiwa Taif. Kan bila dikongsi doa Nabi dan kita sendiri baca bentuk doa Nabi itu, Ya Allah, aku mengakui kelemahan diriku. Nabi mengaku. Nabi tidak salahkan siapa-siapa, Nabi salahkan diri. Kelemahan diriku, mungkin aku tak cukup usaha, mungkin ada kurang, mungkin pendekatan aku, mungkin macam-macam. Dan setakat orang baling tu tak terkesan pun pada emosi Nabi. Yang Nabi khawatir apa? Kemurkaan Allah. So possibility dia, boleh jadi waktu orang tu marah, dakwah tertolak, dakwah tak menjadi, Allah boleh murka. So Nabi kata, aku cuma tak nak engkau marah. Yang penting kau jangan murka pada aku. Orang buatlah macam mana, yang penting kau tak murka pada aku. Tuan-puan, apa possibility kalau orang buat jahat pada kita, itu merupakan perbuatan orang tu dan bukan balasan Allah, kafarah Allah terhadap dosa kita yang silam. Apa possibility ni? Boleh jadi sengaja Allah datangkan kesusahan buat kita kerana kafarah dosa kita mungkin pernah buat orang dulu. Dan bila kita melawan, rupanya kemurkaan Allah terjadi buat kita. Fala tastajilu, jangan terburu-buru. Nak menjadi hamba, hati yang sensitif, perlu menimbang tara semua perkara tu.
Beza. Memang berbeza. Amrullah fala tasta'dilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah. Kenapa sebut maha suci Allah? Kita perlu membersihkan tanggapan hati kita dengan menanggap apa yang berlaku, takdir yang berlaku, semuanya baik untuk kita. Dan Allah tidak sekali-kali Allah maha suci daripada nak berlaku zalim terhadap makhluk. Tidak, tak mungkin. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Malah bukti bahawa Allah itu sangat penyayang. Yunazzilul malaikata birruh. Allah turunkan malaikat dikepalai dengan Jibril, ruh min amrihi. Kan tadi Allah kata ata amrullah, telah tetap arahan Allah, dan salah satu daripada arahannya adalah Allah turunkan malaikat beserta dengan Jibril. Allah turunkan malaikat beserta dengan Jibril ala may yasha'u min ibadih, kepada mana-mana hamba yang Allah nak, atau kepada mana-mana hamba yang nakkan kebaikan dari Allah. An anziru. Apa yang diturunkan? Berupa peringatan. An anziru, maka beringat anafatakun, bahawa tiada Tuhan yang selayaknya disembah, bahawa tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan aku, maka bertakwalah kamu. Fattaqun, bertakwalah kamu. So bila sebut yunazzilul malaikata birruhi min amrihi, Allah tidak sebut tentang Quran, tapi dalam ayat tu dia merujuk kepada Quran. Dalam ringkas kata, Allah boleh saja kata kami turunkan Quran. Kami turunkan Quran untuk memberi peringatan bahawa tiada Tuhan melainkan aku, bertakwalah. Boleh dia ayat tu dalam bentuk begitu. Tapi Allah sebut apa? Allah tidak sebut yang turun tu. Tetapi Allah sebut mereka-mereka yang terlibat, yang berjasa, yang berkaitan dengan benda tu. Sebab nanti selepas ini Allah nak mata, telinga, hati kita digunakan pada level yang paling optimum untuk melihat dan memperinci setiap ciptaan Allah, supaya kita menjadi hamba yang hatinya sensitif terhadap nikmat-nikmat Allah. Melihat Quran bukan sekadar Quran, tetapi lihat juga makhluk-makhluk yang berkaitan, yang berjasa membantu turunkan Quran. Ujas. Dahsyat. Dahsyat. Dan semua itu berkhidmat kepada Allah. Untuk kita, untuk manusia. So, selepas ini kita punya pandangan terhadap malaikat Jibril bukan hanya sekadar turunkan wahyu, tetapi dia perlu dihormati. Perlu diletakkan tempat yang istimewa dalam hati kita. Dahsyat. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Dan kalau malaikat itu boleh patuh kepada perintah Allah untuk menyediakan bentuk panduan dan hidayah kepada manusia yang belum tentu terima, maka selayaknya kita menjadi hamba yang memberi manfaat kepada masyarakat yang belum tentu masyarakat boleh terima. Kan kita buat baik bukan kerana
Bukan kerana orang lain suka kepada kebaikan. No. Kita buat baik kerana Allah arahkan. Walaupun orang itu balas dengan sebaliknya. Bayangkan Nabi berdakwah kepada kaum dia. Berjumpa dengan Abu Lahab, berjumpa dengan Abu Jahal. Yang kita tahu perangai keduanya macam mana. Nabi tetap buat baik. Nabi tetap buat baik. Dahsyat. Dahsyat. Kemudian Allah datangkan ayat ketiga. Khalaqas samawati wal ard. Oh, sebelum tu. Ibnu Ashur pernah menasihatkan kita larangan meminta dipercepatkan itu difahami. Okey, larangan meminta dipercepatkan itu Ibnu Ashur memahami sebagai tiada gunanya kamu meminta dipercepatkan sesuatu kerana baik kamu meminta maupun tidak, kerana sama ada kamu meminta ataupun tidak, keadaannya sama. Ketetapan itu tidak akan datang sebelum waktunya. Kita kan manusia suka gopoh gapah. Salesman kata dalam tempoh 2 minggu boleh dapatlah kereta. Lalu kita pun, okeylah, sementara nak dapat kereta baru, kereta lama nak jual. Kan, kereta lama nak jual. Dan kita pun berkira-kira, ialah tak tentu lagi loan lepas ke tak ni. So kereta lama kita hold dulu, hold punya hold. Akhirnya loan lepas dan boleh dapat kereta baru dalam tempoh 2 minggu tu. Maka kita pun nak jual kereta lama. Deal dengan orang tu, dengan orang ni. Dan kerana nama kereta tu bukan nama kita, mungkin nama adik kita, mungkin nama abang kita, mungkin nama orang rumah kita, kan ada terikat dengan orang lain. Maka kita pun merancang, okey, hari ini hantar kereta, kemudian pergi JPJ, esoknya pergi bank untuk tanda tangan, lusanya pergi ambil kereta. Kita rancang. Dan kemudian kita bagi tahu pada adik kita. Rupanya tarikh-tarikh yang kita rancang itu adik kita not available. Kita rancang tu sebab kita nak cepat. Benda tu nak cepat dan supaya ialah dapat apa yang kita nak. Tapi rupanya tarikh itu tidak kena, tak bertepatan dengan kehendak kita. Adik kita tak free atau pasangan kita tak free. Bagaimana kita nak berdamai dengan takdir tu? Hati nak cepat ni, nak cepat. Tu maksud fala tasta'jilu. Jangan tak sabar. Relax. Sebab masanya pasti akan tiba. Kita usahakanlah cepat macam mana pun. Cubalah otak di sana sini. Jika Allah kata tak. Dan lebih menakjubkan. Dengan kita memikirkan banyak halangan itu dan ini. Tapi rupanya bila Allah kata ya, pasti berlaku. Ada je ruang, jalan yang Allah buka. Oh, macam ni boleh. Oh, macam ni caranya boleh. Oh, rupanya sign agreement bank itu tak semestinya berlaku pada office hour. Boleh je kita buat appointment dengan pegawai bank di waktu malam. Jumpa dekat mana-mana McDonald, sign. Dahsyat. Dahsyat. Tapi begitulah. Benda yang berlaku seharian dan bila kita berusaha berdamai, dia perkataan tu berdamai dengan takdir yang guna ni Ustaz Fahrul Joy. Bila kita mula berdamai dengan takdir, maka kita sebenarnya sedang berusaha untuk membina, menyediakan hati seorang hamba.
Okey. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi bilhaq, dengan ada purpose, ada tujuan. Ta'ala amma yusyrikun. Kali kedua Allah sebut tentang ta'ala amma yusyrikun. Why begitu? Ayat pertama pun begitu, ayat ketiga pun begitu. Sebab manusia dia tendensi untuk mempersekutukan Allah terdapat di langit dan di bumi. So Allah kata, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya Allah cipta ada tujuan. Dan fahamilah tujuan penciptaan tu. Dan basically bukan tujuan diciptakan tu untuk manusia jadikan ciptaan Allah sebagai objek untuk mensekutukan Tuhan. Allah cipta matahari bukan untuk disembah. Allah cipta batu bukan untuk dijadikan berhala disembah. Ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada apa yang kamu syirikkan. Kita tak reti diuntung. Diciptakan buat kita ada tujuan supaya kita mengenal pencipta. Sebaliknya, apa yang kita buat? Kita jadikan itu, menganggap dia sebagai pencipta. Kan bengong. Satu ayat ini berulang dengan ayat pertama. Ta'ala amma yusyrikun. Mengingatkan seluruh manusia bahawa dia telah cipta langit tempat kamu berteduh dengan segala benda yang kamu lihat, rasakan kehadirannya. Demikian juga yang kamu tidak lihat atau rasakan. Dan bumi tempat kamu berpijak. Semua itu diciptakannya dengan hak, yakni dengan cara dan tujuan yang betul. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jangan jadikan objek-objek yang Allah cipta sebagai perantara. Malah manusia moden bertuhankan sains, sedangkan sains Allah yang cipta. Bertuhankan akal sendiri, kagum dengan kemampuan akal dia berfikir, sedangkan akal diri dia itu sendiri Allah cipta. So, ayat ini sebenarnya sudah pun menolak seluruh bentuk kefahaman songsang manusia zaman berzaman. Ta'ala amma yusyrikun. Wow. Okey. Ayat keempat. Ayat keempat, khalaqal insana min nutfah. Telah diciptakan manusia daripada nutfah, daripada air mani. Faiza, tiba-tiba. Faiza ni mengandungi maksud tiba-tiba. Tiba-tiba. Huwa khasimun mubin. Tiba-tiba dia menjadi seorang pembantah yang tegar. Kak Syida berapa orang anak? 5 Ustaz. 5. Kak Liza? 4. Anak-anak semua patuh dan taat? Taklah. Tak juga kan? Tak ada. Ada yang melawan? Naik kaki ke muka? Tak, melawan dia tu tak adalah sampai nak bunuh kita ke kan? Tak kan? Cuba bayangkan ayat ini, Allah gambarkan. Tak, kita buat analogi seorang ibu. Engkau dulu, aku yang susukan. Aku jaga daripada tapak kaki engkau, besar 2 jari akunya. Tiba-tiba sekarang kau melawan. Ini maksud ayat tu. Manusia telah dicipta daripada air mani. Daripada air mani. Well, setitis tu macam ni,
apa nama dia ni? Sanitizer. Kan, sanity test tu. Tak. Daripada sekecil itu, dan tiba-tiba sekarang kau dah jadi besar, dah ada pengaruh, dah pandai bercakap, dah pandai berfikir, kau melawan. Kau kata kau nak jadi hamba. Tapi kau tiba-tiba melawan Faidah. Faidah tu tiba-tiba dalam keadaan terkejut. Tiba-tiba kau melawan. Dan realiti air mani adalah air yang suci. Tapi kalau dia jatuh atas lantai, ada kucing yang datang nak jilat, ada semut nak kerumun, ada itik yang sudi nak sudu, tak. Malah kalau kena kain kita, kita rasa tak selesa. Walaupun suci, boleh bawa sembahyang, kita rasa tak selesa. Sebolehnya cepat-cepat nak tengok pun kita tak lalu. Seboleh-boleh cepat-cepat nak bersihkan. Tu level manusia. Nilai asal manusia. Suatu yang orang tak selera. Bermanfaat, tapi kita ni dalam jiwa semua orang merasai. Tak selera. Tak sudi. Tak selesa. Tiba-tiba dia membesar dengan baik, ada pendidikan, ada pengaruh, jadi pemimpin. Rupanya dia menjadi pembantah tegar. Mubin bukan hanya bermaksud tegar, tetapi membantah secara terang-terangan. Gay, aku okey. Membantah terang-terangan. Tak peduli dah Allah laknat ke apa, tak. Bangga pula saya boleh tukar jantina di Australia. Bukan saya yang lelaki lah, sebab dah tukar jantina. Kenapa dia obses sangat nak jadi perempuan? Mungkin sebab dia memahami realiti betapa Allah sangat menyayangi perempuan dalam bentuk yang begitu luar biasa. Puan-puan sedar tak selama ini puan-puan sedang disayangi Allah? Dalam bentuk macam mana? Isra' Mi'raj adalah antara peristiwa penting dalam Isra' Mi'raj. Allah beri kepada Nabi tanpa melalui sebarang perantara. Arahan solat. Daripada 50 diskaun 950% menjadi 5. Pentingnya arahan solat ni, walaupun ada bargaining daripada 50 ke 5, punya penting Allah tidak melalui Jibril bagi pada Nabi. Allah jemput Nabi, jumpa. So, 5 waktu, sehari semalam. Wajib buat. Dan punya wajib solat ini, tak kira sama ada kita sakit, tak boleh bangun, terlantar, dalam jam, atas kereta, dalam perjalanan, hatta waktu perang sekalipun, wajib buat dan laksanakan mengikut tata cara protokol tertentu. Perang, kena solat. Perang ni kita diselubungi rasa takut. Solat. Atas tata cara dia. Dan lebih menakjubkan adalah punilah begitu begitu mencengkam arahan solat tu untuk wanita separuh. Datang bulan, tak payah solat. Malah tak payah ganti. So basically solat ni sangat perlu buat, kena buat. Jaga hubungan dengan Tuhan kot. Nabi Musa tengah bercakap dengan Allah. Allah kata apa? Aqimis solat li zikri.
Dirikan solat untuk ingat aku. Nabi Musa tengah bercakap dengan Tuhan. Tapi Allah kata, solat untuk ingat aku. Untuk jaga hubungan. Tapi untuk wanita, oh, yang ini special case. Dia ada masa cuti. Malah kalau dia bersalin lebih lama. Lebih panjang. Arahan solat kot. Allah bagi cuti. Tak perlu ganti. Berbeza dengan puasa. Setahun sekali. Ganti. Wajib ganti. Solat? Tak perlu ganti. Punya sayang Allah pada wanita. Sehingga lelaki punya cemburu. Kasih sayang Allah pada wanita sanggup tukar jantina. Wih, dahsyat. Dahsyat. So, tu kasih sayang Allah pada wanita. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tadi Allah nak kita melihat penciptaan langit dan bumi bukan untuk kita menjadikan alat mensyirikkan Tuhan. Tetapi setiap penciptaan itu ada tujuan tertentu. Dan kita tidak melihat penciptaan Allah sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang sia-sia. Kalau diikutkan, tuan-tuan, apa fungsi obor-obor dekat laut tu untuk kita? Kan? Apa fungsi obor-obor kat laut tu untuk kita? Plankton yang makan ikan paus. Apa fungsi cacing laut? Kan apa fungsi lipan? Kan kalau daun kering yang gugur tu kita nampak dia menyuburkan tanah itu ini begitu begini, ada dikaji. Kan burung helang yang buat rumah dekat lereng bukit, apa fungsi dia? Air laut bergelora tu apa fungsi dia? Untuk kita. Sebab Allah bagi tahu semua ini, semua makhluk yang dicipta ada tujuan dan ada purpose tertentu. Punyalah terbatas pengetahuan dan cara kita berfikir sehingga kita tak nampak fungsi-fungsi itu. Tetapi di sisi Allah semuanya menimbulkan kebaikan untuk kita. So lihat ciptaan ini. Dan jangan jadikan ia sekutu buat Tuhan. Kemudian lihat pula penciptaan manusia. Yang asalnya tiada nilai, suci tapi tiada nilai. Tiba-tiba dia jadi pembangkang tegar. Allah nak kita lihat tu, tengok. Tengok. Kemudian wal an'ama khalaqaha. Kemudian kami ciptakan binatang ternak. Wal an'ama khalaqaha. Kami ciptakan binatang ternak. Lakum fiha dif'un. Padanya terdapat benda yang menyamankan, warmth, yang memanaskan tubuh, ada bulu, dif'un, wa manafi'u, dan binatang ternak tu beri beberapa faedah, beri manfaat, wa minha ta'kulun, dan sebahagian daripadanya kamu makan. So binatang ternak, kambing biri-biri ke, lembu ke, kulitnya tu boleh jadi pemanas tubuh, dan dia boleh mengangkut barang, membajak sawah, beri manfaat. Wa minha ta'kulun, sebahagiannya kita makan. Kenapa Allah perincikan ni semua sedangkan tanpa ayat Quran kita boleh perhati. Kita boleh memerhatikan. Kan? Dan ada ke Allah suruh laga lembu? Ada sebut kamu boleh lagakan lembu tu. Tengok manusia bila tanpa panduan,
dia menzalimi haiwan. Suruh lumba dilagakan. Ini panduan yang Allah letak. Binatang ni kamu boleh memanaskan tubuh, dapat manfaat dan boleh dimakan. Malah walakum fiha jamalun. Pada binatang ternak itu ada keindahan. Allah kata jamal, ada keindahan. Hina turihun, ketika kamu berehat, wahina tasrahun, ketika kamu keluar waktu pagi, ada keindahan. So sampai ayat ni kita boleh tutup Quran dan pergi ke ladang, mula mengembala untuk kita rasai keindahan itu. Cuba tanya pengusaha kambing dan lembu. Apa dia rasa? Waktu petang-petang dia panggil lembu dia, jom kita balik ke kandang. Lalu lembu dia balik ke kandang. Allah kata waktu tu ada keindahan. Waktu lembu balik ke kandang ramai-ramai kan, rombongan Cik Kia tu, tu ada keindahan. Itu keindahan pertama. Keindahan kedua, waktu dia mula buka kandang untuk keluar, jom kita meragut. Okey, jom meragut. Di situ ada keindahan yang selama ini benda tu ada, tapi pengembala-pengembala kita tak pernah rasai. Allah kata pada dua keadaan itu ada keindahan tertentu. Cuba bayangkan kalau buka kandang, lembu tak keluar. Kan buka kandang, lembu tak keluar. Sebagai pengembala lembu, apa kita rasa? Asal lembu tak keluar? Sakit ke? Ada sesuatu yang menakutkan ke? Ada yang tak kena ke? Tapi bila lembu keluar satu-satu kan happy. Indah ni maksudnya apa? Gembira, happy, tenang, nyaman. Dan bila semua balik, ada 2-3 ekor tak nak balik, berkeras kat situ. Kan kita jadi rungsing dan risau. Tu keindahannya tu. Jamal, adanya keindahan yang menarik hati, menenangkan. Kita tidak berbahasa lembu, tapi dia boleh tahu, faham arahan. Walaupun kadang degilnya bukan main. Kita tak faham bahasa kambing. Kambing tak pergi sekolah. Bukan boleh baca arahan. Tapi Allah tundukkan itu semua. Dan setiap kali keluar dan balik ada keindahan tertentu. So, kena pergi ladang, rasai keindahan itu. Dengan bau rumput dia. Bau lembu tu satu hal lah. Tapi waktu pagi bau rumput yang fresh. Waktu petang lepas asar tu kita bawa balik ke kandang. Ui, best. Wah, saya tak pernah melaluinya, menggambarkannya. Kan kalau tengok kambing biri-biri tu, dengan kumpulan dia, kemudian ada pula anjing-anjing yang tolong. Ui. Itu keindahan tu. Kenapa Allah cerita ni semua? Allah cerita daripada ayat 3 ni nanti sampai ayat 16. Daripada ayat 3 sampai ayat 16, semua tentang ciptaan demi ciptaan demi ciptaan demi ciptaan yang kita kena perhatikan. Bukan hanya take for granted, baca sekali imbas, oh ini aku tahu. Tak. Hayati setiap penciptaan itu. Inilah titik tolak untuk membina jiwa seorang hamba. Melihat lembu bukan sekadar lembu, tapi ada keindahan padanya. Sama macam ayat sebelum ayat kedua, kan Allah boleh kata turunkan Quran, tapi Allah sebut tentang malaikat.
Kerana kita, Allah nak manusia perhati, Quran itu bukan berdiri as itself, tetapi adanya pihak-pihak yang datang membantu. Sama macam lembu ni. Adanya keindahan-keindahan tertentu yang perlu diperhati dan keindahan itu yang perlu disyukuri. Jiwa seorang hamba adalah jiwa yang sentiasa bersyukur. Rasai nikmat-nikmat kecil yang berpanjangan. Yang kalau tadi kita kaitkan dengan Isra Mi'raj, Nabi pergi, Nabi diperjalankan tanpa sebarang kos. Nikmat-nikmat ini kita perolehi tanpa sebarang kos yang perlu dibayar. Tindakan kita hanya syukur je. Allah tidak perintahkan kita, aku dah bagi kau lembu, kau kena cipta macam lembu. Tak. Syukur je. Tapi kalau jiwa kita tidak sensitif, tidak merasai apa yang perlu disyukuri, melihat lembu hanya seketul daging, rugi. Rugi. Okey. Ayat 7. Wa tahmilu athqalakum. Selain daripada ada keindahan, dia boleh dimakan, memanaskan tubuh, boleh membajak, ada faedah-faedah yang lain. Wa tahmilu athqalakum, dan binatang ternak itu membawa barang-barang kamu. Tahmilu dia hamil, apa dia menanggung? Athqalakum, barang-barang berat kamu, ila baladin, ke tempat-tempat, ke negeri. Lam takunu balighi, kamu tak mungkin sampai ke situ illa bisyiqqil anfus, kecuali dengan susah payah. Kalau kamu nak tanggung sendiri barang tu, confirm kamu perlu bersusah payah. Maka kami hadirkan haiwan ini memudahkan urusanmu. Kalau dahulu mungkin binatang ternak, tapi sekarang ini kita boleh relate dengan kenderaan. Bukan tak boleh jalan kaki dari sini ke Putrajaya. Kan dari tempat Kak Syida ke Putrajaya. Dekat je kot. Jalan je lah. Ada 2 kaki. Tapi kalau kita buat juga, kita akan bersusah payah. Maka Allah tundukkan haiwan ini untuk membantu kita sampai. Inna rabbakum, sungguh. Tak tipu ni, sungguh Tuhanmu. Raufur Rahim. Dia punya belas kasihan tu sangat mendalam. Allah tahu kalau kita buat kita susah, Allah datangkan pembantu. Dan adakah nikmat itu kita rasa sebagai nikmat? Allah highlight ni, ini nikmat. Allah tarik kesusahan daripada kita. Oh, itu nikmat besar. So, sepatutnya bila kita makin melazimi ayat-ayat semacam ini, dia akan menjadikan kita super sensitif terhadap nikmat-nikmat Allah. Tak ada lagi take for granted. Kan, pergi umrah dengan sangat selesa. Makan pula 6 kali. 6 kali makan ke Kak? Berapa kali makan dah? Lepas makan, lepas makan. 3 kali je. 3 kali. Yelah kalau orang dulu lagi banyak kali makan. 6 bulan kot atas kapal. Lagi banyak makan. Tapi dia di lambung ombak lah. Kalau dahulu 6 bulan, sekarang ni mau 8 jam je. Tengok bagaimana Allah kompres masa dari 3 bulan ke 8 jam. Dan kalau naik private jet mungkin lebih sekejap perjalanan tu. Lam takunu balighi, kamu tak akan sampai illa bisyiqqil anfus, sehingga kamu habis nafas, bersusah payah. Ya Allah datangkan haiwan-haiwan ini untuk memudahkan.
Kalau orang Arab lagilah melihat. Apa? Unta. Dia nak menyeberangi padang pasir, pergi bawa dia punya apa nama? Barang-barang dagangan. Wih. So mereka lebih patut merasai nikmat-nikmat besar begini. Ayat 7. Kemudian ayat 8. Wal khayla. Tengok Allah masih lagi sebut tentang haiwan ternak. Apa yang ada atas muka bumi. Haiwan ternak. Why? Oh, sebab ada bangsa yang menjadikan haiwan ternak anak lembu sebagai Tuhan. Kan? Satu tadi ta'ala amma yusyrikun. Ada. Terbukti sudah ada. Yang menjadikan haiwan ternak binatang sembahan. Bukan waktu itu je, sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya tak sebut mana-mana lah. Tapi sampai sekarang. Wal khayla. Dan kuda. Wal bighal. Dan bagal. Wal hamir. Dan keldai. Litarkabuha. Untuk kamu menunggangnya. Wazinah. Dan juga sebagai barang hiasan. Sebagai perhiasan untuk bangga. Ya, kalau orang ada 2 keldai, dia akan lebih rasa bangga berbanding orang yang tak ada apa. Aku ada 15 keldai kot. So 15 keldai aku bawa baik daripada engkau. Kau ada 8 je. Aku ada 15. Tu wazina. Bangga. Ataupun hiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan ada ciptaan-ciptaan yang kamu langsung tak tahu kewujudannya. Kan saya kongsi gambar-gambar tak pelik-pelik dekat FB tu. Kadang kita pun tak tahu, ada binatang ni. Dengan warna yang macam ni. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan kami telah pun ciptakan. Yakhluqu sentiasa cipta. Menjadikan apa yang kamu tak pernah tahu. Ma la ta'lamun. Kuda, bagal dengan hamir, dengan keldai ni kita tahu, nampak. Ada binatang-binatang yang kita langsung tak pernah tahu. Bentuk dan jenis rusa. Banyak, multiple. Yang kadang rare, tak pernah kita tahu. Kemudian wa'alallahi qasdus sabil. Dan Allah yang bertanggungjawab menentukan, memberi panduan. Wa'alallahi qasdus sabil. Allah yang memberi panduan kepada haiwan-haiwan tu untuk dia boleh patuh arahan manusia. Macam unta, bisikkan je ke mana. Unta ni macam ada GPS. Kan Kak Syida kan baru balik, lalu padang pasir. Kalau kita diletakkan tengah padang pasir, boleh tentukan ke mana utara, selatan, timur, barat. Tanpa sebarang kompas. Tak mungkin, kan? Tak mungkin. Unta dia ada keupayaan itu. Bisikkan je ke mana. Saya mau pergi Putrajaya. Dia autopilot pergi. Tu wa'alallahi qasdus sabil, tu maksud dia. Allah yang memberikan panduan kepada haiwan-haiwan ni, menerangkan jalan yang lurus. Walau wa min hajair, dan ada di antara jalan-jalan yang ada itu terpesong dari kebenaran. Selalu jalan yang lurus. Tapi ada masa-masanya kita yang kena pandu. Sebab setiap haiwan ni Allah beri insting. Kan macam kucing. Sebelum berlaku gempa dia rasa dulu. Burung-burung, ikan naik ke darat nak berlaku tsunami. Jadi insting dia sendiri. Tu wa 'alallahi qasdus sabil. Dan ada juga masa-masa tertentu kuda yang nak menyelamatkan diri ni juga terjerumus. Terpesong ada. Walau syaa lahadakum ajmain. Kalau kami nak, semua kami bagi hidayah.
bayangkan, untuk haiwan begitu pun Allah pandu. Takkan manusia yang ada keistimewaan, yang boleh melihat, membaca, mendengar, kami tak pandu. Carilah panduan tu. Engkau bukan level kuda. Kau bukan level unta. Kau bukan level lembu. Lembu tu pun Allah pandu. Takkan kau Allah tak pandu? Lembu tu Allah pandu kehidupan dia sebab dia tidak diberi Quran. Kamu ni Allah pandu. Kami bagi Quran. Uyyo. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Ini dahsyat. So, sampai ayat 9 adalah tentang haiwan di bumi. Haiwan ternak yang dekat dengan musyrikin, dengan kafir Quraisy, dengan kita yang dekat. Ayat 10. Ayat 10, makhluk lain. Tentang pokok dan tumbuhan. So, kalaulah kita boleh berusaha untuk memahami ayat-ayat penciptaan ini dengan lebih baik, dan dia akan membentuk jiwa seorang hamba yang memandang nikmat bukan sekadar ini hak dan privilege, tetapi memandang nikmat sebagai sesuatu yang perlu disyukuri daripada lubuk hati paling dalam. So dah pukul 11, masa pun dah time, macam tak rasa kan? Sebab aku yang seksa. Dekat aku yang perit. Gitu. So apa pun tak apa. InsyaAllah jika ada masa lapang dan ruang, kita sambung lagi minggu depan. Saya kembalikan kepada Kak Syida. Ustaz sebenarnya lama tak bekerja, saya lupa. Ustaz 11.30 kita habis, Ustaz. Oh, iya ke? 11.30? Loh, ada lagi. So, kalau macam tu kita sambung lagi lah ayat 10. Ingatkan dah habis. Ustaz ni nak pergi mana ni? Bukan. Kalau kelas-kelas lain tu, saya bersiaran sejam. Cuma kelas Kak Syida ni sejam setengah. Tu yang lupa tu. Sorry. Okey. Ayat 10. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Dialah yang menurunkan daripada langit. So basically as-sama' dekat situ lazimnya kita translate sebagai langit. Tapi as-sama' juga boleh ditranslate sebagai apa yang ada di atas. So apapun yang ada di atas, sama ada di awan ke, langit ke, dia termasuk dalam as-sama' ni. Dan selalunya ayat Quran, bila berkait dengan hujan yang turun, Allah sebut as-sama'. Tapi bila guna samawat, dia tidak relate dengan hujan. So huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Allah lah yang turunkan hujan dari atas. Sebab kalau dari bawah itu namanya mata air. Kalau dari atas itu hujan. Lakum minhu syarab. Lamul milk. Kamu sebahagiannya kamu minum. Lakum minhu syarabun. Lam adalah untuk kamu. Lam tu lamul milk, untuk kamu. Berbeza kalau guna ala. Ala maksudnya ke atas kamu. Itu bermaksud tanggungjawab ke atas kamu. Tapi lam untuk dinikmati. Lakum minhu syarab. Sebahagiannya kamu minum. Wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan sebahagiannya untuk pokok-pokok. Menumbuhkan pokok. Fihi tusimun. Dan
untuk pokok-pokok yang yang dikonsum, yang dimakan oleh binatang ternak. Wa minhu syajarun fihi tusimun, menumbuhkan pokok-pokok yang dinikmati oleh binatang ternak tadi. Tusimun. So, hujan yang turun dari atas, sebahagiannya kamu minum, sebahagian lagi untuk pokok-pokok, menumbuhkan pokok-pokok supaya binatang-binatang ternak tu boleh makan pokok tu. Yumbitu lakum, dan dialah yang menumbuhkan buat kamu. Dia tumbuhkan buat kamu, bukan kita yang tumbuhkan, tapi Allah yang tumbuhkan. Bukan Nabi yang berjalan, Allah yang jalankan. Alladzi asra. Ni yumbitu lakum bihi zar'a. Selama ni kita hidup di tatang. Selama ini kita hidup di tatang dengan nikmat. Pokok ditumbuhkan, air diturunkan. Kita tak sedar ke? Pemurahnya Allah tu. Tak ada pun arahan, kau cipta airmu sendiri. Tak. Kau tumbuhkan pokok sendiri. Tak. Yumbitu lakum bihiz zar'a. Dan daripada air yang turun itu menumbuhkan bagi kamu tanaman-tanaman, zar'a, tanaman-tanaman. Apa saja bentuk tanaman itu termasuk dalam zar'a. Wazaitun, dan buah zaitun. Dan nakhil, pokok kurma. Zaitun, buah zaitun. An-nakhil, pokok kurma. Wal an'ab, dan buah anggur. Wa min kulli samarat, dan daripada setiap jenis buah-buahan. As-samarat, segala jenis buah. Az-zar, segala jenis tumbuhan. In between, Allah sebut zaitun, pokok tamar, dan anggur. Kenapa? Tak, saya pun tak tahu. Kenapa Allah sebut begitu? Sebab ayat ini ditutup dengan inna fi dzalika, pada apa yang Allah sebut itu, pada sekalian tumbuhan itu, la ayatan, adanya tanda-tanda qaumi yatafakkarun, bagi kaum, bagi mana-mana manusia, bagi orang-orang yang nak berfikir secara mendalam, yang nak bertafakkur. So, baca ayat ni kena tafakkur. Kenapa Allah sebut pelbagai tumbuhan di awal dan pelbagai jenis buah di akhir, dan in between adanya zaitun, nakhil dan a'nab? Kenapa tak perincikan terus buah papaya, apple, mangga, durian, duku, ciku, langsat, kobis? Tapi Allah sebut 3 jenis tumbuhan spesifik. Malah yang dikira pokok an-nakhil, pokok. Zaitun, a'nab tu buah. Buah zaitun dan buah anggur. An-nakhil, pokok kurma tu. Kenapa? Di awal disebut general, di akhir disebut general, di tengah-tengah disebut secara spesifik. Dan pada ayat ini menjadi bukti kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang nak bertafakkur. Deep thought. Apa beza zaitun dengan a'nab? Kan? Jom kita tengok Google. Buah zaitun. Lebih kurang samalah dengan anggur, kan?
Lebih kurang sama kan dengan anggur. Macam anggur tapi dia zaitun. Tapi adakah pokok dia sama? Zaitun dia pokok anggur dia menjalar. Ni pokok zaitun. Allah boleh buat satu pokok begini dan satu pokok menjalar. Pokok yang fragile. Buah yang hampir sama. Dan keduanya bagi manfaat luar biasa kepada manusia. Tu tafakur tu. Allah suruh tafakur. Fikir macam tu. Oh, yang ini pokoknya macam ni bentuknya. Dan buahnya begini. Fungsi buahnya macam ni. Dan ini pokoknya buahnya berbuah bermusim. Pokok tak setiap kali berbuah, habis kita collect, kita harvest buah, pokok kekal di situ. Cuba tengok pokok anggur. Setiap kali harvest, kita perlu tanam baru. Pokok sangat fragile, perlu suhu tertentu, dijaga. Lagi renyah kan anggur. Kan beza anggur dengan zaitun dari sudut pokok, tapi buahnya hampir sama. Dan Allah suruh kita perhati itu. Sebab dalam pokok yang besar yang hanya bagi manfaat adalah buah zaitun. Daunnya ada orang kata, daun zaitun bermanfaat. Tak, buahnya tu. Sama macam anggur. Pokoknya orang tak petik, daunnya tu buat teh. Tak. Yang bermanfaat buahnya. Berbeza dengan pokok kurma. Pokok kurma, sebatang pokok tu bagi manfaat. Bukan hanya buah kurma. Sebatang pokok tu bagi manfaat. Allah hanya mention benda yang paling bermanfaat kepada manusia dalam Quran. Selain daripada itu, tak Allah senyapkan. Sebab tu setiap kali sebut anggur, Allah sebut buah anggur, bukan pokok anggur. Dan Allah bagi tahu ini nikmat yang beri manfaat buat kamu. Tafakurlah. Uyo, dahsyat. Ui, dahsyat tuan-tuan. Dan ini kami kami yang tumbuhkan. So sekaligus Allah buat 3 perbandingan. Sebelum tu Allah sebut tentang pokok-pokok. Di akhir Allah sebut tentang buah-buah. Dan bila kita mula tafakur, kita akan buat perbandingan dengan 3 jenis buah. Kita akan buat pula perbandingan dengan 3 jenis pokok yang lain. So semakin kita tafakur, semakin kita melihat, ya Allah, hebatnya ciptaanmu. Ustaz, yes. boleh tanya tak? Boleh, tak berdosa. Kalau macam itu, mengapa Allah gunakan inna fi dzalika laayatan mufrad? Saya would expect dia ayat ayatin liqaumi yatafakkarun, tetapi dia dekat sini dia mufradkan, sedangkan benda yang kita nak bandingkan banyak. Kan? Sepatutnya guna yang ayat 12 ni macam ni. Itulah sebab dia benda yang banyak kita nak kena bezakan, tapi nak pergi tafakurkan, tetapi dia letak la ayatan. Jadi mengapa di situ dimufradkan dan di yang lain ni dia yang di ayat seterusnya dijamakkan. Okey. Terima kasih. Soalan yang sangat luar biasa dan itu bukti puan sangat sudah sangat mengerti tentang beza ayat dan nak tahu kefungsian dia. Bila Allah sebut tentang la ayatan dalam bentuk mufrad, ini ada fungsi supaya kita lebih fokus. Dari sudut kita nak tafakur ni,
Jangan terus besar mencapar dan akhirnya kita bingung sendiri. Allah nak kita fokus satu-satu ayat. Maksudnya bila tengok zaitun, fokus pada zaitun dulu. Apa yang ada pada zaitun ni? Fokus satu persatu. Kemudian tengok pula nakhil. Kenapa tak sebut buah kurma tapi pokok kurma? Yang di sini sebut buah zaitun tetapi tidak disebut pokok zaitun. Allah nak kita fokus. Sebab tafakkur, deep thought, dia perlu kepada fokus dan perincian. Dan tafakkur ini selalunya kalau kita belajar, kalau dari sudut pembelajaran dan pendidikan, tafakkur adalah pada level PhD, lebih fokus. La ayatan mungkin degree atau master degree liqaumi yaqilun, hanya ada akal. Tapi untuk yatafakkarun itu lebih fokus, lebih tertumpu. So kena pergi satu-satu ayat. Berbeza dengan la ayatin, pelbagai bukti, itu lebih ringan. Yaqilun lebih ringan. Sebab proses untuk berfikir, tak semua orang berfikir. Tak semua orang boleh berfikir dengan jujukan yang betul. Kan? Macam orang yang lepasan degree. Cuba tengok yang lepasan degree, diorang punya tahap pemikiran dia berbeza dengan orang yang pernah ambil master. Dengan orang yang sudah melepasi tahap PhD. Lain, cara berfikir tu lain. So berfikir, ada otak belum tentu boleh berfikir dengan betul. Sama juga macam telinga. Ada telinga, itu belum membuktikan yang dia boleh mendengar dengan betul. Ada telinga, dia hanya ada potensi untuk mendengar. Dan dia perlu dilatih untuk mendengar dengan betul. So, sekarang Allah ajar kita macam mana berfikir secara berfokus. Dahsyat. Hanya dengan beza la ayatan dengan la ayatin. Terima kasih Puan kerana raise this issue. Jazakallah Ustaz. Okay. Sama-sama. Okey. Kemudian ayat 12. Ayat 12 Allah sebut tentang malam, siang, matahari, qamar, bulan, nujum, bintang, musakharat, berjalan, kan, musakharat, musakharatum bi amrih, dimudahkan dengan perintahnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Kenapa di sini Allah tak kata yatafakkarun? Hanya yaqilun. Perlu diingat ayat ni turun kepada siapa? Kafir Quraisy. Mana lagi mudah untuk kita pegang, kaji, tengok dalam-dalam. Benda yang dekat ke benda yang jauh? Benda yang dekat. Antara pokok dan matahari, siapa lebih dekat? Pokok. Boleh dicapai. So, untuk kita kaji dengan lebih dalam, pokok lebih sesuai dengan arahan yatafakkarun. Semua orang ada akses itu. Tapi matahari, kita hanya boleh melihat dari jauh ataupun daripada tanpa alat, daripada besen mungkin. Refleksi dari air. Itu memadai yaqilun. Tak perlu kaji dalam-dalam. Yang penting dia ada. Yang penting kita rasai fungsi dia. Berlakunya perubahan siang dan malam. Tapi bila ada teknologi, kita sudah merasai matahari itu dekat. Ada teleskop yang, ada satelit yang khusus untuk melihat matahari itu. Tuan-puan boleh Google, diorang punya kajian selama 10 tahun.
10 tahun ada satu satelit yang terus menghadap matahari 24 jam. Dia rakam pergerakan, dia rakam aktiviti di matahari 24 jam selama 10 tahun. Video tu dia punya duration lebih kurang sejam setengah. Satu hari, setiap saat dalam video tu mewakili satu hari pergerakan matahari. Satu hari bumi siang dan malam. Sudah boleh dicapai, tapi boleh pegang tak? Belum boleh tafakarun. Bulan tak pergi ke situ, kos sangat tinggi. Tengok punya Allah pemurah. Memadai untuk objek-objek yang ini, yaqilun sudah, bukan yang tafakarun. Bayangkan kalau Allah kata inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Masak kita. Sebab bila arahannya suruh kaji benar-benar, Allah memang suruh kaji betul-betul. Tapi bulan, matahari, bintang-bintang, perubahan siang dan malam memadai yaqilun. Kau fikir sudahlah. Hui, dahsyat. So kadang pensyarah kalau nak bagi tugasan pada pelajar, pastikan tugasan itu benar-benar beri manfaat. Bukan untuk disusahkan. Yang penting dia dapat manfaat, dapat sesuatu daripada tugasan itu. Kalaupun kita bagi konteks yang berat, yang penting tidak membebani dia. Tengok Allah bagi kita tugasan semacam ini. Tengok alam yang boleh dicapai, tengok dalam-dalam. Yang tak boleh dicapai, yaqilun, memadai. Sayangnya Allah pada kita. Sangat memahami keterbatasan kita. Tapi dalam masa yang sama Allah tahu kita mampu. Mampu buat. 11.28 Kak Syida. Saya kembalikan kepada Kak Syida. Ustaz, masa pun sudah pun tapi dapat semua. Tapi itulah macam kita tak boleh nak fokus lagi. Rasa macam ada yang kata kena boleh lihat lagi lah Ustaz. Ayat-ayat ni kan sebab macam ternakan tu apa yang maksud kita buat, pokok-pokok semalam kita tak sedar benda tu kan. So bila Ustaz dalam puas ayat ni ayat ternakan tu yang kita Ustaz cakap tadi ayat tu yang ada faedah pada tu yang dia menjadikan kan macam orang kata mampu menyenangkan pandangan kita kan tentang ternakan tu. Masa bila yang kita benar-benar fikir yang kita bila masukkan dalam lembu-lembu ayat-ayat kita kandang tu kita rasa tenang, rasa indah suasana tu kan. Tapi ada ayat Allah cerita dalam ayat tertentu dalam surah An-Nahl tu. Alhamdulillah Ustaz. Okey, Syairah share dekat situ dan nanti Syairah share kat grup ya. Ustaz, alhamdulillah kita sampai penghujung waktu ya. Ustaz ada terberkas penjabat semula. So dengan itu kita akan sesi pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Sudah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Aja Syida. Ya, terima kasih Kak Ayah. Terima kasih. InsyaAllah kita tak sempat tanya soalan ke Ustaz sebab Ustaz pun dah nak cepat jadi kan. Ustaz. Kita Ustaz ada meeting lain tu sambil-sambil tadi tu. Liza, kita ingat buah dia ada pokok dia tu. Ya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ustaz baru masuk. Dah habis dekat Zais. Tapi kita ada bincangan sikit. Sempat tadi sempat minit yang last sempat. Lepas tu ada orang datang. Tak apalah. Sebab Ustaz ada hal tu. Kalau Ustaz nak tanya banyak soalan tanya, Ustaz mesti nak kabut sikit pagi ni kan. Soalan daripada Kak Nya tu sangat-sangat orang kata kita tak terfikir pada benda tu Kak Nya. Terima kasih Kak Nya. Nyonya tu kakak dia Kak Syamsiah. Ha? Nyonya tu orang Suria.
Oh, tak kenal ni. Nyonya. Dia Syamsiah kakak dia. Oh. She's very good. Memang dia minat dalam hal ni. Okey, terima kasih sudah Sama-sama, ada rezeki sama-sama dan jumpa lagi berbagi. insya-Allah. So kita jumpa lagi esok dengan apa? Kuliah Ustaz Endang pun insya-Allah. Okay. Online Online ke Syida Kita esok? tak ada sekarang kuliah Asal Amanah semua online, tak ada lagi dah fizikal. Semua ustaz-ustaz dah tetapkan yang kita Okey, semua tak kuliah apalah. online. Besok? Sebab Besok Ya. I boleh ikut Alhamdulillah, tak senang sikit. ada kelas. boleh Ada boleh. kelas berikut. Okey, terima Ustaz, kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Ustaz semua dah bagi green light yang kita akan teruskan online sebab fizikal ni Alhamdulillah. ada macam-macam halangan yang akan timbulkan macam-macam kan. Kalau Dan lama tak semua- kena ketuk. Okey. Kajian dalam tak kena ketuk. Betul lah, get ready lah Ustaz Endang. InsyaAllah ya, kita InsyaAllah. jumpa lagi ya. Saya endkan sesi pagi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Niza. Waalaikumsalam. Terima kasih Ajar Nida. Terima kasih Sama. Ajar Nida. Sama.